أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لرضوان الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عنا بهذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موافق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتاح وافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita untuk sama-sama hadir dalam majlis ilmu pada malam ini. Diharapkan ibu-ibu, bapa-bapa semua, abang, adik, kakak semua sihat walafiat. Insya-Allah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala murniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat dunia dan akhirat. Amin. Baik, insya-Allah sambungan kitab kita Muniyatul Musalli pada muka surat 7. Bagi dua play. Bagi 11 daripada bawah. Maka adalah corona. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Tengok awal ayat. Jadi kita ulang atas sikit lagi. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Maka sebab dinamakan takbiratul ihram kerana diharamkan bagi orang yang halal baginya orang dahulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang. Dan tertentulah lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur dengan dia dengan lafaz takbir, iaitu lafaz takbir yang dimaksudkan iaitu lafaz Allahu Akbar. Itu tertentu lafaz takbiratul ihram ni dengan lafaz Allahu Akbar. Tak boleh kita nak tukarkan dengan kalimah yang lain. Tertentu bagi orang yang kuasa bertutur dengan dia, maka wajiblah takbiratul ihram ni dengan Allahu Akbar. Tak boleh kita nak tukar Ar-Rahmanur Rahim contohnya, Allahur Rahim contoh. Mesti Allahu Akbar. Dengan dimulai dengan Allah daripada lafaz akbarnya, dan wajib disertakan niat itu. Wajib disertakan, wajib diiringkan niat itu. Maksud niat ni perkara yang di dalam hati itu, qasad, ta'arud dan ta'yin. Bukan lafaz niat. Lafaz niat dibaca sebelum takbiratul ihram. Adapun yang menyertai takbiratul ihram adalah niat, yakni yang di dalam hati, lintasan hati kita.
lintasan hati kita dengan 3 perkara tu, iaitu yakni qasad. Qasad yakni 7 hati kita. Ini masukkan dengan 7 hati ni, qasad ni aku solat. Jadi kita solat, aku solat. Kita tahu, kita sedar, kita faham, kita nak sembahyang. Itulah qasad. Bukan disebut sahaja aku dah. Tak payah sebut sahaja aku. Sahaja itu nak menggambarkan tujuan kita. Kita memang nak sembahyang. Jadi dalam lafaz tu Allah, dalam hati kita aku nak solat. Bukan aku nak sajud diri, bukan aku nak menyanyi. Aku nak solat. Itu yang dimaksudkan dengan sahaja. Qasad, tujuan. Kalau tanya apa tu? Nak mai ya? Qasad. Kemudian dan ta'arrud. Yakni ta'arrud ini kita melintaskan dalam lintasan hati kita tadi, ada kita menta'arrudkan, yakni menyebutkan fardu. Yakni aku solat fardu. Yakni aku nak solat fardu supaya terbeza dengan sembahyang sunnah. Kalau tidak dita'arrudkan, contoh kita kata aku solat zuhur, maka dia jadi sunnah, dia tak jadi fardu. Sebab tu wajib dalam niat kena ada lintasan dalam hati kita tu fardu. Ini aku solat fardu. Mana kita tahu, kita sedar, kita faham, kita sengaja nak solat fardu. Dan ta'yin. Ta'yin ni makna menentukan jenis sembahyang. Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, subuh. Jadi 3 perkara ni yang dimaksudkan ni niat di dalam hati yang menyertai takbiratul ihram. Jadi bila sebut lintasan hati ni sekejap, seketika. Yang jadi panjang tu sebab kita membaca niat di dalam hati. Bila kita membaca niat di dalam hati itu yang jadi panjang. Dalam takbir kita Allah, dalam hati kita sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Itu namanya membaca niat di dalam hati. Itu namanya bercakap-cakap di dalam hati. Itu bukan niat. Itu bercakap dalam hati. Niat ni lintasan hati. Macam tuan-tuan siang tadi ada niat nak pergi surau malam ni dah? Ada tak tuan-tuan waktu niat nak pergi surau tu dalam hati tuan-tuan sahaja aku nak pergi surau Selancar aku malam ni? Ada ke tu? Kan dia lintasan hati tu. Mana dalam lintasan tu kita tahu, kita sedar nak pergi surau malam ni. Bukan sahaja aku nak pergi surau Selancar aku malam ni pukul 6 gerak naik kereta seorang-seorang. Kerana Allah Ta'ala. Bukan, itu namanya bercakap-cakap dalam hati. Itu cakap dalam hati, lintasan. Dia dalam seketika tu. Dalam seketika tu kita tahu, kita sedar, kita faham, aku nak solat fardu maghrib, aku nak solat fardu subuh, aku nak solat fardu isyak, aku nak solat fardu zuhur. 3 benda. Ini yang dinamakan niat. Maknanya dalam lintasan tu ada 3 benda. Sahaja aku beli goreng pisang 2 riyal kerana Allah. Itu bercakap dalam hati itu. Itu kan niat. Pada sembahyang fardu atau qasad dan ta'yin pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Kalau jenis sembahyang itu sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun sembahyang sunat yang mempunyai sebab, maka di dalam niat tadi ada 2 perkara. Dalam lintasan hati kita itu ada 2 perkara, iaitu qasad dan ta'yin. Qasad dan ta'yin makna qasad tadi aku solat. Contoh apa? Duha. Aku solat duha. Mana dalam takbir tadi Allah, lintasan hati kita aku solat duha. Itulah dia. Aku solat duha. Tak boleh kata sahaja aku sembahyang sunat duha. Itu bercakap dalam hati. Dalam lintasan tu Allah dalam hati
hati kita, aku solat duha. Itulah niat. Dan atau qasad hendak sembahyang juga, yakni qasad nak sembahyang saja. So aku nak sembahyang, maksudnya aku nak solat. Itu yang dimaksudkan qasad nak sembahyang juga. Yakni dalam lintasan hati kita, aku solat. Aku solat satu je. Kalau bagi sembahyang sunat mutlaq, sembahyang sunat mutlaq, niatnya satu sahaja, iaitu qasad, nak mengerjakan solat. Maknanya dalam takbiratul ihram kita, Allah, dalam hati kita, aku nak solat. Tak ada sebut duha, tak ada sebut wuduk, tak ada sebut gerhana, tak ada sebut apa. Sebab dia namanya sembahyang sunat mutlaq. Sembahyang sunat mutlaq, yakni sembahyang yang sembahyang semata-mata nak sembahyang. Semata-mata nak sembahyang sunat. Tak ada kait dengan masuk masjid, tak ada kait dengan ambil wuduk, tak ada kait dengan gerhana, tak ada sebab, tak ada kait dengan jenazah. Itu makna semata-mata nak sembahyang Allahu akbar. Makna dalam hati kita, aku nak solat. Itu sembahyang sunat mutlaq nama. Allah, aku solat duha. Itu nama sembahyang sunat duha, sembahyang sunat yang berwaktu, bersebab. Allah, aku solat tahiyat masjid. Dalam lintasan hati dia, bukan nak kena sebut sahaja aku sembahyang sunat. Itu baru cakap dalam itu tadi. Baik. Dengan awal takbirnya, jadi bila waktu nak menyertakan niat, bila waktu nak dilintaskan niat itu, bila waktunya, iaitu pada awal takbirnya. Mana pada awal takbiratul ihram. Apa yang dimaksudkan awal takbiratul ihram? Iaitu alif pada lafaz Allah. Waktu sebut a tu, alif atas a. Waktu sebut a tu, kita dah lintahkan niat tu dah. Dan dikekalkan dia niat hingga ra pada lafaz akbar. Jadi berkekalan niat, aku nak solat zuhur, aku nak solat duha, aku nak solat fardu zuhur, aku nak solat fardu jumaat. Jadi daripada lafaz Allah sampailah bar pada lafaz akbar. Mana berkekalan niat di dalam hati kita. Maka adalah muqaranah itu 3 namanya. Ada 3 nama muqaranah. Makna menyertakan niat itu ada 3 jenis. Pertamanya muqaranah kamaliyah. Apa yang dimaksudkan dengan muqaranah kamaliyah ni, iaitu menghadirkan yang tersebut itu daripada qasad dan ta'arud dan ta'yin pada sembahyang fardu, dihadirkan pada hatinya ketika pada lafaz pada alif, pada huruf alif Allah. Dan maka dikekalkan niat tadi itu qasad ta'arud ta'yin itu hingga kepada akbar, hingga kepada lafaz akbar. Makna dalam waktu sebut tu dah ada dah 3 benda tu. Waktu kita menyebut dah ada dah qasad ta'arud ta'yin tu dah ada dah. Mana aku nak solat fardu zuhur tu dah ada dah. Waktu sebut dan berkekalan niat tu sampai kita menyebut baru. Itu namanya muqaranah kamaliyah. Ni payahlah sikit. Tapi tengoklah orang ada hati dia bersih, hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya tak kacau, hatinya tak celaru. Bila sebut tu dia dah dapat dah 3 benda dia. Kita ni nampak rumah, nampak kereta, nampak macam-macam. Itu yang tak dapat nak menghadirkan niat tu sebab hati kita banyak gangguan. Banyak gangguan. Pak kunci motor itu yang hilang salah. Maka dikekalkan hingga kepada akbar. Keduanya daripada 3 muqaranah urfiyah, iaitu menghadirkan niat yang tersebut, mana qasad ta'arud ta'yin. Jadi di dalam takbirnya, jikalau hadir niat itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada lafaz Allah ataupun pada lafaz akbar. Pada menyebut Allah waktu sebut Allah tu ada 3 benda tu. Ataupun waktu menyebut akbar ada 3 benda tu. Atau dikatakan menghadirkan pada satu suku daripada takbir itu memadalah, atau membuangkan ijtihadnya, mana bersungguh-sungguh sekira-kira jangan lupa dan jangan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengatakan Allahu Akbar,
itu pun dinamakan muqaranah urfiyah juga. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam, yang banyak ini, orang yang awam. Jadi nisbah kepada kita ni, nisbah kepada kita ni waktu menyebut Allahu Akbar, kita baru dapat menghadirkan 3 benda qasad tak ada ta'yin tadi, memadalah, makna sahlah niat dia. Sahlah niat dia nisbah kita orang awam, orang ramai-ramai. Ini kata Syekh Bujairimi, bermula muqaranah urfiyah bahawa disertakan istihdar, diserta yang diistihdar, makna yang diingatkan, yang wajib dengan sesuatu suku daripada takbir, dan yang wajib istihdar itu iaitu qasadnya dan ta'arrud dan ta'yin pada suatu suku daripada suku takbir, seperti barang yang ditakrirkan, yang ditetapkan oleh Syekh kami Al-Hanafi Al-Hafni, daripada Syekh Khulaifi, daripada Syekh Mansur, daripada Syekh Syubari, daripada Syekh Ramli. Itu ketiganya habis. Jadi itu muqaranah yang kedua, muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni nisbah kepada kita orang awam. Waktu kita menyebut Allahu Akbar, dalam tu kita dapat menghadirkannya, aku solat fardu zuhur, aku solat fardu asar, aku solat fardu maghrib, aku solat fardu subuh, memadalah. Adapun yang kamaliyah tadi, waktu dia menyebut tu, huruf alif tu, waktu dia menyebut alif tadi, dah ada 3 perkara tadi, qasad, ta'arud, ta'yin, serta berkekalan niat itu hinggalah dia menyebut bar. Kemudian yang ketiga daripada 3 muqaranah namanya muqaranah tauzi'iyah, iaitu muqaranah tauzi'iyah, mensuku-suku akan suku niat. Maksudnya mencerai-ceraikan, membahagi-bahagikan, memutus-mutuskan niat daripada satu suku takbir, iaitu dimuqaranahkan qasad, makna dihadirkan qasad, makna aku solat tadi bila waktu menyebut al. Bila sebut al, dalam hati ingat aku sembahyang. Dan pada lafaz tu Allah, dan ta'yin pada lafaz akbar. Jadi al aku solat, Allah fardu, akbar maghrib. Dia jadi macam ni, disuku-sukukan, dicerai-ceraikan, dipotong-potongkan. Al dalam niat dia aku solat, Allah fardu, akbar zuhur. Dipotong-potongkan Nabi. Itu nama tauzi'iyah, menghencer-hencerkan. Maka dinamakan tauzi'iyah kerana ia menghampirkan suku niat pada suku takbir. Maka adalah muqaranah ini, yakni muqaranah tauzi'iyah ini tiada memadai pada niat dengan muwafakat ulama pada ni. Jadi barang siapa yang berniat sedemikian tidak sah. Dia menghencerkan, dia memutus-mutuskan, aku solat, Allah fardu, akbar zuhur. Kalau macam tu tak sah. Bersalahan yang terdahulu, bersalahan yang dahulu surah, yang maka yang pertama ittifaq bagi orang yang kuasa, yakni muqaranah kamaliyah tu bagi orang yang kuasa sahlah. Muqaranah kamaliyah waktu menyebut waktu menyebut dah ada dah aku solat fardu zuhur dah. Waktu menyebut tu aku dah ada dah dalam niat dia, lintasan hati dia, aku solat fardu maghrib, aku solat subuh, aku solat fardu subuh, aku solat duha, ataupun aku solat kalau sembahyang sunat mutlak. Waktu sebut tu dah ada dah. Jadi bagi orang yang kuasa sahlah. Jadi bagi kita yang tak kuasa, ambillah muqaranah urfiyah tadi yang nombor 2 tu. Jadi dalam lafaz Allah kita niatkan aku solat fardu zuhur, ataupun pada lafaz akbar aku niat, mana kita niatkan aku solat fardu zuhur. Sahlah. Ataupun sepanjang-panjang tu, sepanjang-panjang lafaz takbiratul ihram, Allahu akbar, dalam tu dia dapat menghadirkan 3 benda tadi, memadalah untuk kita orang awam. Yang tak sah yang nombor 3 tadi, aku solat, Allah fardu, akbar zuhur.
dibuat macam tu, menghencer-hencerkan, memutus-mutuskan. Kalau macam tu tak sah. Dan jika bagi orang yang puasa, dan jika membawakan was-was, maka hendaklah diamalkan muqaranah urfiyah yang mu'tamad oleh Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Jadi bagi kita orang awam, kalau was-was nak berniat dengan niat yang dinamakan muqaranah kamaliyah tadi, maka pilihlah muqaranah urfiyah. Kebanyakan kita ni lah muqaranah urfiyah ni lah. Tu yang panjang tu yang lama tu, Allahu Akbar. Baru dapat. Makna baru dalam Allahu Akbar baru dapat dihadirkan 3 benda niat. Dan yang lain daripada keduanya, Imam Nawawi dan Imam Ghazali. Dan jika lemah ia daripada takbir dengan bahasa Arab, seandainya seorang tu lemah nak melafazkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, macam mana nak buat? Dia tak boleh sebut, tak boleh baca langsung bahasa Arab Allahu Akbar, tak boleh sebut langsung. Boleh jadi ada orang dalam dunia ni memang tak boleh sebut langsung lafaz Allahu Akbar. Kita orang Melayu ni lidah kita special sikit. Kadang-kadang orang Arab pun selut kita baca Quran. Kadang-kadang dalam bahasa Arab ada kalimah-kalimah, lafaz-lafaz yang orang Arab sendiri berat nak sebut, tapi kita boleh sebut dengan mudah. Jadi jika lemah daripada takbir dengan bahasa Arab, hendaklah diterjemahkan. Diterjemahkan takbiratul ihram Allahu Akbar tadi itu diterjemahkan dengan bahasa dirinya. Dia bahasa apa dia? Contoh. Bahasa Jawa. Tak boleh Allahu Akbar, tak boleh langsung. Tak tahulah kenapa dia jadi sampai macam tu. Tak boleh langsung Allahu Akbar, tak boleh sebut langsung. Andai katalah ada macam tu, maka kenalah disebut dengan Jawa ni. Apa? Allah Maha Besar, buat aku maaf. Orang Jawa dia apa? Gusti Allah gede. Gusti Allah gede. Gusti Allah gede. Gusti wrestling. Gusti. Orang Jawa betul. Gusti Allah gede. Berat. Lagi payah daripada Allah Akbar lagi. Lagi tak masuk. Lagi tak datang nanti kami dah ke mana-mana. Lagi satu bahasa lagi halus. Yang halus lagi. Ada halus lagi. Allah yang agung. Allah yang agung. Allah yang agung. Yang agung. Nanti kita pergi kursus. Tak lagi. Allah Akbar lagi senang lagi. Allah Akbar lagi senang. Itu fardu takbir. Dia kata tak ada orang yang boleh mengucap Allah Akbar. Contoh, tak boleh. Kena katok pun tak boleh sebut juga. Gunalah bahasa dia. Buat sementara. Bukan selama-lama. Buat sementara dia nak belajar. Wajib ia belajar. Wajib dia belajar. Jangan Allah makdi gedi tadi sampai bila. Gedi ke kedi ke ikutlah. Ada bunyi bebek puang. Jangan selama-lama guna bahasa tu. Dia kena belajar. Wajib dia pergi belajar. Muqaddam. Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 3. Muqaddam ke? Al-Baghdadi ke? Ikutlah. Asalkan belajar. Supaya nak mengesahkan sembahyang dia. Tapi sementara dia nak belajar tu sah tak yang dia guna bahasa dia tadi? Sah lah. Sebab tu dia kena belajar. Kalau dia tak belajar, dia nak guna bahasa dia selama-lama dengan tak belajar, tak sah sembahyang. Dia kena belajar. Dan wajib ia belajar jika ia dapat.
Jika ia dapat. Maknanya jika ia dapat belajar, dia kena belajar. Mau tak mau kena belajar. Belajar ni bukan jika dapat. Wajib kena belajar sampai dapat. Dah sampai satu tahap tak boleh nak ubah dah. Memang dia dah bersungguh belajar, tapi tak boleh nak ubah juga. Itu dimaafkanlah bagi diri dia seorang. Untuk dia seorang sahlah. Nak jadi imam tak boleh. Jadi imam tak boleh. Bukan pelik pula suara selancar bunyi imam. Warna takbiratul ihram ni tu. Gusti Allah. Gusti Allah. Pula. Tak boleh. Itu bagi orang tak kuasa. Dan ketiga daripada rukun sembahyang, qiyam, yakni berdiri. Jadi berdiri. Berdiri ni adalah rukun sembahyang. Pada sembahyang fardu. Sebab apa dia kata pada sembahyang fardu? Kerana pada sembahyang sunat berdiri itu tidak wajib. Sembahyang sunat tak kisahlah sembahyang sunat apa pun, berdiri itu tak wajib. Jadi harus bagi orang yang kuasa berdiri, sembahyang duduk. Bagi sembahyang sunat, sembahyang qabliyah ba'diyah, dia malas kalau nak buat berdiri, dia malas nak buat qabliyah ba'diyah. Tapi kalau dengan duduk dia rajin nak buat. Boleh ya. Tapi pahalanya separuh. Pahala separuh. Kecuali dia duduk sebab dia sakit, itu pahalanya sempurna. Dia tak boleh nak berdiri. Maknanya kalau dia kuasa berdiri, dia nak sembahyang sunatnya berdiri. Tapi dia sakit, dia sembahyang duduk, pahalanya sempurna. Ada pun kita yang sihat-sihat yang boleh berdiri, saja-saja nak sembahyang sunat dalam keadaan duduk, pahalanya separuh. Kalau kata berdiri dapat 10, kita dapat 5 je lah. Sah tak sembahyang sunat duduk? Sah. Dan disyaratkan dia berdiri tadi tu, qiyam tu, dengan dibetulkan tulang belakang. Makna diluruskan tulang bagi orang yang sihat. Kalau orang tu dah memang tubuh dia bongkok tu, sekadar itulah. Sekadar itulah yang dia boleh buat. Bagi orang yang sihat, dia kena berdiri betul. Sebab tu nama berdiri betul, berdiri tegak. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun dengan dia bersandar kat dinding contoh, sekalipun dengan dia bersandar kat dinding, dia wajib berdiri macam tu. Sekalipun, maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, dia bongkok macam tu, orang tak kata berdiri ni orang panggil membongkok ni, padahal dia kuasa berdiri, maka tidak sah. Kalau orang yang dah memang bongkok tubuh dia sakit ke apa, dia memang bongkok dah, bongkok 3 ke, bongkok 7, begitu dia punya berdiri. Kalau kita kata tak berdiri ni namanya bongkok, tapi nisbah dia tu sakit, kejadian dia dah memang macam tu, tu kira qiyam untuk diri dia lah tu, sah lah tu. Jangan paksa pula ditegakkan belakang ni, namakan pergi hospital lah, slip disc kawan tu dah. Maknanya dia qadar tu. Bagi orang yang kuasa berdiri tegak, dia tegak. Tiada sah semayangnya. Jadi bagi kalau orang tu kuasa berdiri tegak, tiba-tiba dia membongkok, orang kata ni membongkok ni, batal semayangnya, tak sah. Dan jika lemah ia daripada berdiri, sekira-kira masyaqqah, dia tak kuasa nak berdiri, sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya. Maknanya kalau dia berdiri, masyaqqah ni dia akan merasakan satu tekanan. Kalau dia berdiri, dia akan merasakan satu tekanan. Dia akan menahan sakit contohnya. Dengan berdiri tu, dia akan menahan sakit hingga hilang khusyuk dia. Dia dah tak ingat Allah dah dalam sembahyang. Dia dah ingat kesakit dia. Ini maksud dia. Berdiri sekadar kuasa. Jadi orang yang tak kuasa barulah harus duduk. Tak kuasa tu maksud dia macam mana? Kalau dia berdiri, dia masyaqqah, dia menahan sakit sehingga hilang khusyuk dia, maka pada waktu tu baru harus dia duduk. Faham tak ni? Sekarang ni orang dah bermudah-mudah sembahyang atas kerusi ni. Padahal dia kuasa berdiri. Sembahyang sunat lain, sembahyang fardu.
Dia boleh berdiri, sakit sikit-sikit je. Tapi bila sembahyang fardu, duduk atas kursi. Dalilnya dia boleh berdiri, tadi kat pintu masjid dia bersembang dengan kawan dia lama. Kat pintu masjid tadi dia berdiri sambil-sambil bimbing kursi. Sambil-sambil bawa kursi kat tangan sebelah dia sembang dengan kawan dia kat pintu masjid. Lama boleh berdiri. Bopeng. Allah Akbar, asyhadu an la. Iqamah dah. Dia pun tak lengah dah. Buka dia punya kursi tu, pasang dia punya kursi, dia pun terus duduk. Nampak tak sah dah tu. Sebab dia kuasa berdiri. Selagi kuasa berdiri tak boleh duduk. Yang diharuskan duduk ni bila hilang kuasa. Bila hilang kuasa baru boleh duduk. Bila ada kuasa, masih lagi kuasa berdiri, wajib berdiri. Contoh rakaat pertama dia kuasa berdiri, dia wajib berdiri. Rakaat kedua contohnya dia dah tak tahan dengan sakit, dia tak boleh dah nak berdiri, baru harus duduk. Kemudian rakaat ketiga contoh kembali balik kekuasaan dia berdiri, tak ada sakit dah, wajib pula dia berdiri. Bukan waktu bukan maksudnya bila dia dah berdiri duduk mula-mula, lepas tu dia boleh duduk sampai ke sudah. Nampak tak ada? Bila hilang kuasa tu baru harus duduk. Ni dah awal-awal duduk dah. Awal-awal duduk dah. Wajib berdiri. Kalau dia boleh kuasa berdiri, dia boleh tahan berdiri selama seminit, wajib dia berdiri seminit. Masuk minit yang kedua, dia dah makna masyaqqah, dah tertekan dah maknanya dia akan merasakan kesakitan tadi tu. Selepas daripada 2 minit baru harus duduk. Ni awal-awal duduk lah. Tapi Allahu Akbar terus duduk je. Padahal dia mampu berdiri lagi. Tidak sah. Jadi nak sembahyang atas kursi pun, nak sembahyang duduk pun kena faham maksud. Wajib berdiri sekadar kuasa. Makna kalau kuasa wajib berdiri, tak kuasa baru duduk. Mana perbuatan yang boleh buat wajib buat macam biasa, yang tak boleh baru isyarat. Kita duduk atas kursi tapi boleh sujud macam biasa, wajib sujud macam biasa. Kita duduk atas kursi contoh, tapi boleh rukuk macam biasa, wajib rukuk macam biasa. Bukan maksudnya duduk atas kursi ni yang lain-lain pun boleh jadi isyarat semua. Dah. Tengok kita jenis sakit macam mana. Jadi tak boleh kita nak tentukan sembahyang atas kursi mesti macam ni. Sebab orang sakit tak sama. Ada orang tak boleh duduk tapi boleh rukuk. Ada orang tak boleh berdiri tapi boleh rukuk. Ada orang tak boleh berdiri tapi boleh sujud. Tengok keadaan masing-masing. Nampak tak? Saya sembahyang atas kursi tapi saya boleh rukuk, saya wajib rukuk macam biasa. Saya boleh turun sujud, wajib saya turun sujud macam biasa. Kecuali tak boleh turun, kalau turun sakit, barulah boleh sujud isyarat. Kemudian katanya musannaf, jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah, tertekan, kita kata tekanan yang menghilangkan khusyuk, sakit itu sampai hilang khusyuk, maka sahlah ia sembahyang serta duduk. Nak duduk atas kursi ke, nak duduk atas lantai ke. Dan jika lemah ia daripada duduk pun sakit juga, tak boleh. Dia sakit pinggang dia contoh, tak boleh duduk. Masyaqqah, kalau duduk masyaqqah, tak boleh nak khusyuk dalam sembahyang, maka hendaklah ia berguling di atas lambung kanan. Berguling ni makna mengiring. Bukan berguling bukan berguling. Bukan berguling gitu. Mengiring maksudnya. Di atas lambung, di atas rusuk sebelah kanan, itu yang afdal. Kalau tak boleh kanan, kiri lah. Tapi dada tetap kena menghadap kiblat. Dan jika lemah ia daripada mengiring, maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya, yang mentang. Tapi ngadap kiblat. Kaki kita menunjuk arah kiblat. Kemudian letakkan bantal
supaya kepala kita tu tinggi sikit daripada kita punya kaki. Kalau boleh, kalau tak boleh melentang macam itulah, menghadap langit. Tapi arah kiblat. Macam dekat hospital tu, orang sembahyang atas katil tu, ada kiblat itu, dia tinggikan belakang dia sikit. Nak duduk tak boleh, nak berdiri tak boleh. Sembahyang sambil melentang. Dia hebatlah tu kalau dah sakit sampai macam tu pun sembahyang. Yang boleh berlari pun tak sembahyang. Dah sakit sampai macam tu sembahyang, Masya Allah, hebatlah. Maka sembahyang dengan melentang di atas belakangnya, maka mengisyarat dengan kepalanya. Makna segala perbuatan sembahyang yang dia tak boleh buat tu, diisyarat dengan kepala dia. Waktu qiyam, gitu. Waktu rukuk, makna baca kena baca. Baca wajib baca. Sebab dia boleh membaca. Dia boleh baca. Yang dia tak boleh berdiri, yang dia tak boleh duduk. Tapi membaca pun kena baca macam biasa. Kena baca macam biasa. Mengisyaratkan rukuk, sujud. Makna kita tahulah. Kita yang mengisyaratkan tu kita faham lah. Ni rukuk, yang ni sujud, yang ni i'tidal, yang ni tahiyat. Kita kata ya, kita sendiri faham. Dan jika lemah ia dengan yang demikian itu, melentang pun tak boleh dah, maka dengan kelopak matanya. Isyarat dengan kelopak mata. Kelopak mata dia. Isyarat dengan kelopak mata. Ni qiyam, yang ni rukuk, yang ni i'tidal, yang ni sujud. Baca kena baca. Kalau boleh baca. Kalau tak boleh baca dalam hati je lah. Dan jika lemah ia, tak boleh juga. Kelip mata pun tak boleh dah mata dia dah tutup. Dan jika lemah ia, maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya. Dia melakukan sembahyang ni dalam hati. Ada orang sakit tahap macam tu, buka mata pun tak boleh dah. Tapi dia waras, tapi dia berakal, dia waras, dia tahu. Kalau kata waktu sembahyang dah masuk, dia tahu. Jadi orang yang hidup kenalah tolong dia, ambilkan wuduknya. Kata abang-abang, sahabat-sahabat, waktu zuhur masuk dah ni, ambil wuduk. Sembahyang. Dia tahu kan. Sebab tu waktu sihat ni belajar. Bila sakit kita dah tahu nak buat macam mana. Sebab kita dah ada ilmu belajar waktu sakit. Memanglah sekarang kita sihat, sakit kita tak tahu. Tiba-tiba besok sakit tak boleh berdiri dan sebagainya. Kita dah ada ilmu dah. Caranya begini. Mana? Kalau dah sakit baru nak pergi belajar Muniyatul Musalli bila ni? Dah terbaring. Lepas tu nak tolong bawa nak pergi mana? Belajar Muniyatul Musalli. Tak ada dah nak belajar waktu tu. Waktu sihat ialah belajar taruh cadang. Bila sakit dah tahu macam mana nak buat. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Tak gugur, tak terlucut kewajipan solat selagi seseorang itu waras. Selagi waras, wajib sembahyang qada kuasa dia. Macam tadi tu, dia dah terbaring dah, mata tak boleh buka, tapi dia berakal, wajib sembahyang tiap waktu. Khusyuk tak khusyuk kena sembahyang juga. Ikhlas tak ikhlas kena sembahyang juga. Tak ada dibenarkan meninggalkan sembahyang selagi berakal. Ini ada pelik-pelik sekarang ni. Tak khusyuk tak payah sembahyang. Buat maksiat tak payah sembahyang. Dia kata kaki masjid, kaki surau, tapi buat dosa, buat maksiat, curi duit orang dan sebagainya. Baik tak payah sembahyang macam tu. Kata baik tak payah sembahyang sebab buat maksiat. Buat maksiat pun kena sembahyang. Dia mencuri, wajib sembahyang. Curi masuk maghrib, berhenti dulu, lep tu, sembahyang jemaah dulu. Sembahyang jemaah dulu. Sedang molek bagi salam, poli sampai dah. Dia minum arak, dia wajib sembahyang. Bila masuk waktu dia wajib sembahyang.
Dia berzina, dia wajib sembahyang. Dia orang yang mendedahkan aurat, dia wajib sembahyang. Bukan dengan maksudnya orang sembahyang ni orang yang baik dah. Sembahyang ni kewajipan yang Allah perintah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang cukup syarat wajib sembahyang. Tak kisah dia baik, dia tak baik, dia mengaji, dia tak mengaji, dia wajib sembahyang. Ikhlas tak ikhlas, ujub riak takabur ke apa ke, wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, kita nak kata apa? Kita tak payah sembahyang sebab kita ahli makrifat. Kita ahli makrifat. Kita dah sampai maqam mengenal Tuhan, ahli makrifat. Jadi tak payah sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu penghulu segala, penghulu segala orang-orang yang hebat-hebat dalam ibadat. Dialah penghulu orang yang zuhud, dialah penghulu orang yang mengenal Tuhan, dialah penghulu segala-galanya. Dia tetap dia tetap sembahyang. Dia tetap sembahyang. Kita pula dah tak payah sembahyang. Kena sembahyanglah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak meninggalkan solat. Sedangkan dia rasul. Mana lagi nak cari pangkat tertinggi? Dia orang yang paling mulia di sisi Allah. Nak dibandingkan dengan malaikat, nak dibandingkan dengan Jibril, dia mulia lagi. Nak bandingkan dengan seluruh alam ni, masuk dengan syurga-syurga sekali, mulia lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia tetap dia sembahyang. Jadi hati-hatilah dengan pahaman-pahaman pelik-pelik ni. Sebab itulah suruh belajar daripada bawah, ngaji fardu ain. Jangan main tiru-tiru, jangan main ikut-ikut orang. Nafsu ni memang cenderung kepada benda yang merosakkan kita. Sebab tu mudah tertarik dengan pahaman yang pelik-pelik ni. Dia mudah menangkap, mudah terpesona dengan pahaman-pahaman yang boleh merosakkan diri, merosakkan agama. Dan keempatnya daripada rukun sembahyang, membaca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Wajib baca suratul Fatihah, wajib baca dengan betul. Wajib betul juga baca dengan makhrajnya, panjang pendeknya. Di sinilah wajib kita belajar ilmu tajwid. Apa tujuan belajar tajwid tadi? Kerana nak memperbetul dan memperbaiki bacaan Quran. Sebab Quran ni kita wajib baca. Dalam sembahyang wajib baca Quran tu, Fatihah Quran, surah-surah tu Quran. Zikir-zikir pun kena baca dengan betul juga, walaupun bukan Quran. Sebab kalau tidak dibaca dengan makhraj yang betul, akan mengubah maknanya, mengubah artinya, mengubah maksudnya. Jadi wajib belajar tajwid. Wajib belajar tajwid dengan tujuan nak membetulkan bacaan-bacaan rukun di dalam sembahyang. Jadi yang keempat daripada 13 rukun sembahyang, membaca suratul Fatihah. Wajib baca suratul Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Tiap-tiap rakaat. Kalau sembahyang tu 4 rakaat itulah tiap-tiap kali qiyam tu wajib baca Fatihah. Ni ada pula duk kata kalau kita dengar imam baca Fatihah, kita dah tak wajib baca. Lagi senang kata. Bila kita dah dengar tu imam baca Fatihah, kita tak wajib baca. Tu imam tanggung kita punya Fatihah. Mana datang tu? Ni dengar. Melainkan baru tak wajib baca Fatihah. Dengar ni. Asal hukumnya wajib baca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Imam wajib baca, makmum wajib baca, sembahyang seorang diri wajib baca. Melainkan baru tak wajib baca Fatihah. Melainkan baru tak wajib Fatihah rakaat orang yang masbuq. Adapun makmum yang masbuq tidak wajib baca Fatihah, melainkan sekadar yang sempat sahaja. Dia tak wajib habiskan. Makmum masbuq tak wajib habiskan Fatihah. Dia hanya wajib baca qadar yang dapat. Kalau dapat baca. Kalau tak dapat baca Fatihah,
tak wajib baca Fatihah kerana Fatihahnya ditanggung oleh imam. Di masalah dia sekarang, apa dia makmum masbuk tu? Kita kena tahu. Orang perempuan powek tu. Longar elok ni. Kita semayang jemaah. Kalau tak tahu masbuk muafiq ni boleh membatalkan semayang. Masbuk apa masbuk? Apa makmum masbuk? Dah kita semayang jemaah, apa makmum masbuk? Kemudian datang semayang. Saya saja nak tanya perempuan sebab orang lelaki tahu. Lelaki pun sama. Makmum masbuk apa? Makmum masbuk. Makmum yang tidak Tok imam dah baca Fatihah, kita pun sampai. Itulah suruh belajar tu. Nak cakap tu tak reti. Okey, baik. Cuba dengar ni elok-elok. Cuba dengar ni. Betul tak dengan yang kita kata kita tahu tu? Cuma tak tahu nak cakap. Makmum masbuk ni bukan makmum yang datang lambat. Dah tercengang. Makmum masbuk bukan makmum datang lambat. Makmum masbuk ialah makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu imam sedang berdiri. Tu makmum masbuk. Tulis. Makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan. Dikira-kira lebih kurang makna bacaan Fatihah pertengahan ni tidak laju telajak, tidak perlahan telajak. Pertengahan, makna kalau disukat ramai-ramai orang ni, bacaan Fatihah yang qadar pertengahan berapa saat. Jangan kata bukan pertengahan bagi diri kita. Boleh jadi pertengahan bagi diri kita laju pada orang lain. Bukan bacaan Fatihah pertengahan pada imam. Boleh jadi pertengahan nisbah tu imam terlalu lambat. Ni makna pukul rata bacaan Fatihah yang pertengahan ramai-ramai berapa saat? Lebih kurang dalam 40 saat, lebih kurang macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lebih kurang dalam 40 saat. Jadi qadar bacaan Fatihah pertengahan tadi lebih kurang dalam 40 saat, 42 saat tu lebih kurang. Itu yang dimaksudkan bacaan Fatihah qadar pertengahan. Masa yang pertengahan bacaan Fatihah lebih kurang 40 saat. Jadi kita tak dapat masa tu. Masa 40 saat tadi tu, yang lebih kurang 40 saat tadi, kita tak dapat. Sewaktu tu imam sedang berdiri, kita tak dapat masa tu. Bukan tak dapat baca, tak dapat masa. Sebab apa tak dapat masa? Boleh jadi kita takbiratul ihram dah hujung-hujung sembahyang imam. Ataupun boleh jadi tu imam tu menyimpankan kepada bacaan yang wajib sahaja. Pun kita tak dapat juga 40 saat. Sebagai contoh, saya tukang iqamah sekejap lagi. Lepas iqamah takbir, imam pun takbiratul ihram. Allahu akbar kata imam. Saya tak ada lengah-lengah lah. Terus saya sertai takbiratul ihram. Saya pun Allahu akbar. Selang lepas daripada sempurna takbiratul ihram saya, selepas daripada sempurna takbiratul ihram saya Allahu akbar, baru berlalu masa lebih kurang 15 saat lebih kurang, tu imam pun rukuk.
Nampak tak? Jadi sakatan waktu yang dikatakan dapat ataupun tidak tadi selepas daripada sempurna takbiratul ihram kita hingga rukuk imam. Jadi di antara takbiratul ihram kita dengan rukuk imam tu, kita dapat tak masa Fatihah yang pertengahan yang lebih kurang 40 saat tadi? Kalau tak dapat, namanya masbuk. Macam masalah tadi, lepas tu imam takbir, saya pun takbir, Allahu Akbar. Baru berlalu masa 15 saat tu imam rukuk dah. Namanya saya ni masbuk. Walaupun saya tukang qamat tadi, bukan datang lambat, saya tukang iqamat. Nampak tak? Saya tukang iqamat. Tu imam takbir, saya pun takbir. Tapi baru berlalu masa 15 saat tu imam rukuk. Boleh jadi imam dia tak baca doa iftitah. Tu imam baca Fatihah saja. Lepas tu wasol pula. Surah pun dia tak baca. Dia terus rukuk. Maka kita tak dapat masa pertengahan tadi. Nampak tak? Faham tak ni? Tercongang lopong semua ni. Tak faham? Kobil betul. Kobil betul. Kita tak dapat masa tu, kita tak dapat. Sebab tu imam dah rukuk dah. Itu namanya masbuk. Datang kemudian, baik, dia tak puas hati juga. Datang kemudian, baik, waktu tu imam dongah sini. Dongah ni. Tu imam dah semayang dah. Tu imam dah baca surah dah. Kita main simbah-simbah air lagi dengan kawan-kawan kita lah. Contoh, tak ada duit elok lah. Macam berasuh tu, macam you lah tu. Jadi lepas kita dah ambil wudu, kita baru masuk. Kita pun takbir Allahu Akbar. Tu imam tak rukuk-rukuk lagi. Tu imam tak rukuk-rukuk, boleh jadi tu imam baca surah yang panjang. Maka menjadi apabila tu imam tak rukuk-rukuk lagi, membuatkan kita dapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan tadi kita dapat. Walaupun kita datang lambat, tapi waktu tu kita dapat. Tu imam tak rukuk-rukuk lagi, sehingga kita dapat bacaan masa bacaan Fatihah yang pertengahan lebih kurang 42 saat tadi kita dapat. Walaupun kita datang lambat. Nampak tak tu? Itu bukan masbuk. Itu namanya muwafiq. Itu namanya makmum muwafiq. Sebab apa muwafiq? Sebab dapat waktu. Jadi makmum yang mendapat masa bacaan Fatihah sewaktu tu imam sedang berdiri, namanya muwafiq. Makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah yang pertengahan sewaktu tu imam sedang berdiri, namanya masbuk. Jadi masalah masbuk muwafiq ni berlaku pada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Kadang-kadang rakaat kedua pun berlaku masbuk, rakaat ketiga berlaku masbuk. Contoh, selepas daripada kita sujud yang kedua, tu imam sujud pertama, kita sujud pertama. Tu imam duduk antara dua sujud, kita duduk antara dua sujud. Tu imam sujud yang kedua, kita sujud yang kedua. Kemudian tu imam pun bangun rakaat yang kedua. Allahu Akbar kata imam. Kita pun bangun. Kita bangun je, berdiri je, kita baru baca Fatihah lebih kurang 10 saat, lebih kurang 10 saat, 15 saat, tu imam rukuk. Nampak tak? Jadi waktu kita berdiri dengan tu imam tadi, dapat tak 40 saat tu? Tak dapat. Bila tak dapat, namanya masbuk. Masbuk lagi rakaat kedua. Nampak tak ada? Rakaat ketiga, contoh berlaku macam tu juga. Masbuk lagi rakaat ketiga. Rakaat keempat, tu imam berdiri, kita pun berdiri. Lama tu imam berdiri tak rukuk-rukuk. Kita dapat pula waktu 40 saat tadi. Maka rakaat keempat kita muwafiq. Okey, bila kita dah tahu yang kita ni masbuk, apa yang perlu dibuat oleh makmum masbuk? Makna makmum yang tak dapat waktu tadi, apa yang perlu dia buat? Jadi yang wajib bagi makmum masbuk, baca Fatihah sekadar yang dia dapat tadi. Dalam 10 saat yang dia dapat tadi, berapa ayat Fatihah yang dia dapat, itu sahaja yang wajib bagi diri dia. Dia tak wajib habiskan. Sebagai contoh tadi,
Saya takbir aja Allahu Akbar, saya terus baca Fatihah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tok imam Allahu Akbar, tok imam rukuk. Maknanya saya masbuk. Sebab saya tak dapat waktu. Jadi apa yang saya perlu buat? Cepat-cepat rukuk, dapatkan tumakninah dengan imam di dalam rukuk. Selebihnya Fatihah saya, ayat yang selebihnya hingga ke sudah ditanggung oleh imam. Untung lah. Untung lah. Dah tu rakaat tu kita dapat tak? Rakaat tu kita dapat walaupun Fatihah kita baru satu ayat dia. Fatihah rakaat tu kita dapat walaupun kita sempat baca bismillah sahaja. Rakaat tu kita dapat. Fatihah selebihnya ditanggung. Tu imam belanja. Tu imam payung Fatihah kita. Senang tak? Dah senang, jangan marah tu imam laju. Marah tu imam laju. Apa laju tu imam? Saya baru iyakan nak budu rukuk dah. Tu imam nak nolong kita, dia tahu kita uzur. Dia nak meringankan sembahyang. Kita tak reti pergi marah tu imam, sian tu imam. Nampak tak? Asal kita dah tutup, belum sudah lagi. Kesuk apa tadi? Kesuk apa Ustaz? 8. Nak menerangkan tu. Nak baca apa tadi? Bang, boleh baca laju je. Tapi nak kena terangkan. Biarlah sepatah-sepatah pun faham. Sebab nak beramal. Itu masbuk. Masbuk muafiq ni dia berlaku pada tiap-tiap rakaat. Walaupun kita datang awal, kadang-kadang kita jadi masbuk sebab tu imam tu laju. Kadang-kadang kita datang cepat, kadang-kadang kita datang lambat, tapi kita muafiq sebab tu imam lambat. Tak kisah tu imam tu berdiri, tu imam tu baca Fatihah ke, tu imam tu baca surah ke, tu imam tu kita tak tahu dia baca apa ke. Contoh macam sembahyang Zuhur Asar, kita tak tahu tu imam baca apa. Jadi jangan kita fikirkan apa yang tu imam baca. Tak, kita fikirkan dapat waktu ataupun tidak. Kalau dapat waktu, muafiq. Kalau tak dapat waktu, namanya masbuk. Macam tu. Masbuk muafiq. Dia makmum ni ada macam-macam jenis. Ada berapa jenis makmum? Makmum muafiq. Lepas tu masbuk. Lepas tu tak. Ada dua lagi makmum. Masbuk dan muafiq. Makna muafiq makmum yang mendapat waktu bacaan Fatihah sewaktu tu imam sedang berdiri. Masbuk makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah sewaktu tu imam sedang berdiri. Makmum mabuk. Satu. Makmum mabuk. Mabuk tu mabuk. Makmum mabuk, dia tak tahu masbuk ke muafiq, dia main hentam aja. Tu nama makmum mabuk. Dia tak tahu aku ni masbuk ke muafiq. Hentam je lah, semayang je lah. Tu makmum mabuk. Satu lagi makmum munafik. Makmum munafik, makmum yang semayang tapi hatinya tidak yakin dengan Allah. Dia semayang tapi hati tak berapa percaya dengan Islam. Itu makmum munafik nama dia. Cuma dalam bab semayang ni kita nak cerita tadi masbuk muafiq je. Imam dah, imam tak ada imam masbuk, imam tak ada imam muafiq. Jangan kang jadi imam masa baca Fatihah 2 ayat je. Saya hari ni imam masbuk hari ni. Dah imam tak ada masbuk muafiq. Orang semayang seorang, imam tak ada masalah masbuk muafiq. Yang berlaku masalah masbuk muafiq ni orang yang jadi makmum. Orang yang jadi makmum sahaja yang berlaku masalah masbuk dan muafiq. Sambung balik kitab. Tak apalah. Nanti lama-lama fahamlah tu insya-Allah. Kecuali orang yang melainkan orang yang masbuk. Orang yang masbuk tidak wajib baca Fatihah, melainkan qadar yang didapat aja. Qadar yang didapat, selebih itu ditanggung oleh imam. Dan bismillah itu satu ayat daripada Fatih.
Fatihah. Di sisi mazhab kita Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah masuk di dalam suratul Fatihah. Jadi wajib dah baca bismillah. Wajib baca bismillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kena baca bismillah lah sebab kita orang yang mazhab Syafi'i. Di sisi kita, bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Jadi jangan tak baca bismillah pula. Dia kata tu dalam TV tu tak ada pun. Dalam TV tu imam tu dia bukan mazhab Syafi'i, dia mazhab lain. Kita Syafi'i kenalah sembahyang ikut cara Syafi'i aja. Jangan main campur-campur, jangan main tiru-tiru. Jadi masalah masbuk muafiq ni bukan kita nak kena niat. Dia bukan kena niat. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur muafiq. Sahaja aku sembahyang isyak masbuk. Namun duduk pasang niat awal sholli fardhu isya'i 4 raka'atin makmuman masbuqan lillahi ta'ala. Tak payah niat. Dia bergantung. Dapat masa namanya muwafiq, tak dapat masa namanya masbuk. Bacaan Fatihah yang pertengahan, masa tu dikira masa tu. Kalau dapat masa pertengahan tu muwafiq, tak dapat masa tu namanya masbuk. Tak kisah kita datang awal ataupun kita datang lambat. Kebanyakan memang kalau tanya apa makmum masbuk, makmum yang datang lambat kata dia. Bukan makmum datang lambat, makmum yang tak dapat waktu bacaan Fatihah sewaktu tu imam sedang berdiri. Berlaku pada tiap-tiap rakaat. Tengoklah masing-masing. Dapat waktu muafiq, tak dapat masbuk. Jadi melainkan rakaat orang yang masbuk. Jadi orang yang masbuk tak wajib baca Fatihah. Kita biasanya kebanyakan kita semayang contoh maghrib isyak, kita nak ambil fadilat, nak ambil pahala sunat mendengar bacaan Fatihah imam. Betul? Kebanyakan memang macam tu. Bila takbir Allahu Akbar, imam baca doa iftitah, kita pun baca doa iftitah. Lepas tu kita tak baca Fatihah lagi, kita tunggu imam baca sebab nak ambil pahala dengar. Mendengar bacaan imam ni tak wajib, sunat. Lepas daripada waladdallin, amin, lepas amin baru kita nak baca Fatihah diri kita masing-masing. Di sini kan jadi masalah. Bila lepas Fatihah tu imam dia baca surah pendek, kita baru nak baca Fatihah. Waladdallin, amin, kita pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tu imam bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar. Nun seperti dia baca. Tak kelang kabut kita. Tetap kita muafiq. Kalau kita dah dapat waktu tadi tu, sebab nak tunggu doa iftitah sekian lama dah, nak tunggu Fatihah habis sekian lama dah. Maksudnya kalau lepas takbir tadi kita baca Fatihah kita dah selesai dah, sebab kita dah dapat masa pertengahan. Cuma kita tak dapat baca sebab nak ambil sunat dengar tu imam kita tetap yang muafiq, wajib habiskan Fatihah. Dan dibenarkan tertinggal dengan tu imam 3 rukun yang panjang-panjang. Nanti sampai bab dia, kita tak boleh rukuk sebab kita muafiq bukan masbuk. Dan bismillah itu satu ayat daripadanya. Wajib memelihara akan segala hurufnya Fatihah dan tasydidnya, sabdunya dan tertib ayatnya. Tertibnya makna tertib ayat, susunan ayat. Jangan baca rintang pukang lah. Jangan baca tunggang terbalik. Dan muwalat, makna berturut-turut, turutan masa dia tu, muwalat antara kalimah-kalimahnya Fatihah tadi tu. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Tak boleh aja, mesti berturut-turut tu muwalat. Dan kelimanya daripada rukun sembahyang, rukuk. Rukuk. Dan sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai dua tangannya musalli akan 2 lututnya
Dua lututnya musalli orang sembahyang dengan tumakninah tu paling kurang qadar rukuk. Tapak tangan kita menyentuh dua lutut kita tu paling kuranglah tu. Sentuh je dua kepala lutut tu dah kira rukuk lah, tapi tak sempurna. Yang sempurnanya meratakan belakang, meratakan belakang tu, itu yang paling sempurna. Wallahu a'lam. Jadi ya. Jadilah tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan nak balik cepat. Rumah saya dekat je dari sini. Tuan-tuan jauh. InsyaAllah nanti jumpa lagi. Fahamkan masalah masbuk tu. Nanti ada bab di masbuk muwafiq. Nanti dia akan ceritakan masbuk nak buat macam mana, muwafiq nak buat macam mana. Jadi banyak masalah masbuk muwafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurrati lana fi dinina ahli al-fitri wa thawakar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil